Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wal waznu yauma idzil haqq. Artinya, dan bermula menimbang pada hari kiamat itu sebenar-benarnya. Maksudnya nanti kat negeri akhirat Allah akan menimbang sebenar-benarnya. Tidak ada pilih kasih. Faham? Semua panggil lah. Semua panggil. Orang Tarikum panggil, JPJ panggil, Polis panggil, semua penjaga rasuah panggil, Ustaz panggil, Habib panggil, orang kerja apa, tak kira kerja apa, semua dia panggil. Ni di padang mahsyar. Ya, negeri yang sangat menakutkan. Sebab itu kata ulama, apabila permulaan di dalam kubur dia selesai, maka di padang mahsyar akan selesai. Itu yang dalam kubur tu malaikat panggil, hoi lelaki tua, hoi lelaki yang bodoh, hoi lelaki yang banyak dosa. Dia tidak panggil lembut-lembut. Kau kat dunia kau makan je, open house saja sampai tak datang masjid. Faham? Orang banyak makan ni hati gelap. Orang banyak makan ni malas ibadat. Orang banyak makan ni dia jauh dengan Allah. Orang banyak makan. Tengok bulan Syawal ni. Orang sibuk open house sampai kuliah pun tak ada. Tak ada kuliah. Sampai orang telefon, Ustaz, macam mana kuliah bulan Syawal ni? Minta maaf, anak pun tengah open house. Tuan-tuan, nampak. Ilmu ni jangan lebih 3 hari. Lebih 3 hari ilmu, hati tak dibasuh, tak disiram dengan ilmu, maka hati gelap. Gelap. Tengok sini ya. Faham open house, ramai orang. Masjid open ni tak ada orang. Faham tuan-tuan. Tengok sini ya. Dia kalau banyak makan, dia kuat syahwat. Banyak makan ni, dia banyak makan ni, dia mau telaah kitab pun malas. Faham Ni ulama' bagi tahu. Sebab itu kalau sekolah-sekolah pondok ni, tok-tok guru dia pesan dah, kurang makan. Banyak puasa, kurang makan, banyak berpuasa, dan pada malam hari banyak ibadat. Tok-tok guru pondok pesan dah. Sangat adil pada menimbang itu. Sangat adil lah. Itu dalam buku kita punya buku catatan amalan ni, 99 buku lambaran. Satu buku catatan sejauh mana mata memandang. Sejauh mana mata memandang. Tapi tu kalau orang salafus soleh, dia ingat mati, tak cinta dunia, semayang menangis. Semayang menangis. Allahu Akbar. Semayang menangis. Ya Allah, macam mana nanti aku dalam kubur seorang diri ni, duduk dalam tanah ni. Menangis. Kita semayang hayal. Ya Allah, macam mana ni besok nak open house, duit tak cukup ni, macam mana dah buat Aku cinta dunia. Orang cinta akhirat ni dia ingat hati. Semayang menangis, zikir menangis. Faham Orang cinta akhirat dia tak ada. Al-fulusi al-mampusi. Kita ni faham duit. Sampai semayang kira duit. Tuan-tuan. Sebab itu dalam 1000 seorang penduduk syurga seorang. Syurga ni tuan-tuan, syurga ni sungai dia berbeza dengan sungai dekat dunia ni. Sungai kat dunia ni, kita nak turun, dia ada tebing. Sungai kat dunia ni, kita tengok kadang ada sungai bengkok-bengkok, kadang ada kepala air, kadang ada sungai tu lurus, kadang ada sungai tu ada buaya. Sungai dalam syurga ni, apa kita hendak? Kita hendak sungai tu lurus, dia jadi lurus. Kita nak sungai tu bengkang-bengkok, bengkang-bengkok. Ni sungai syurga. Ini kelebihan penduduk syurga. Lepas itu dalam syurga, sungai susu ni tak pernah basi. Bukan macam susu kat dunia, basi. Tak pernah basi. Air salsabil. Lepas itu orang yang menangis malam ni, takut kat Allah. Orang yang matanya, cengkang mata malam, fisabilillah, balik berdakwah, mutlaah kitab. Baca Al-Quran. Dia cengkang mata ni. Nanti di negeri akhirat, orang ni tak menangis. Tentera Islam yang menjaga benteng-benteng negara. Mereka sampai menjaga negara, benteng-benteng negara supaya tidak dimasuki musuh-musuh
Iaitu musuh-musuh orang Islam, tentera-tentera kafir. Dia berjaga malam. Ya. Ini pun nanti di negeri akhirat, mereka tak menangis. Faham ya? Tuan-tuan. Tentera Islam. Faham ya? Faham. Dan bahawa Allah Ta'ala telah menjadikan ia akan syurga. Syurga bukan Alkitab Bakhrul Madi dan Syekh Ali Al-Marbawi. Ini nukil Imam, tengok. Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Cerita pasal syurga. Syurga ni hebat. Al-Babul Jannah. Syurga. Menurut syurga hebat. Jadi kalau kita buka tentang syurga ni, aku baca dulu untuk guru, aku baca di tempat cerita pasal syurga. Tak sedar meleleh dia. Kita bidadari. Kita ustaz mengajar, meleleh lepas ni. Itu kalau bab tidur, kena mengaji bab tidur. Buka dalam kitab, bab hukum fikih, bab tentang tidur. Tidur yang dikatakan tidak batal wuduk, tengok tidur yang macam mana. Iaitu bila dia tidur sandar pun, wuduk tak batal. Tapi syarat tengok, kalau kita tidur atas kursi, kursinya menyerupai orang baring, maka batal wuduk. Itu kena tahu kaedah. Itu kena tahu bab tentang yang kata membatalkan wuduk. Dengan isteri. Suami dengan isteri tidak membatalkan wuduk tang mana? Pegang rambut. Lepas tu kalau nak dah ambil wuduk, nak pergi masjid, bolehlah pegang kepala isteri. Sayang, baby nak pergi semayang ni, pegang rambut isteri. Boleh? Tapi kalau rambut isteri tengah botak, kena kulit, batal. Pegang gigi bini, pegang. Tik, 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 tik. Sayang, baby nak pergi semayang ni, ketuk gigi bini. Pong. Lepas tu kena belajar 4 mazhab. Asy-Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Kalau bab tentang subhanallah, kita ada buat dosa dengan orang. Ya, pernah mencuri, pernah mengumpat, pernah buat elok dengan orang tu. Contoh, aku pernah buat jahat dengan dia. Kalau bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau kamu nak minta maaf, wajib kamu cakap. Wajib minta maaf. Hari tu masa pergi masjid Talikum, aku pernah bagi kasut kau masuk jamban tak minta izin. Kalau dia kata, kau kena ganti balik. Aku minta ganti. Kita ganti lah. Kalau Al-Malik, Imam Maliki, kamu minta maaf, tak payah kamu sebut kesalahan kamu. Maka selesailah tentang kesalahan kamu. Sebab jika kamu cakap, nanti akan mengundang fitnah, akan jadi bergaduh, akan terjadinya pergaduhan. Ini bagi Imam Maliki. Kalau bab tentang dusta pula, ada asal hukum dusta itu adalah haram. Tak boleh menipu. Suami tak boleh menipu bini. Bini tak boleh menipu suami. Suami boleh daripada haram jatuh sunat. Dia menipu bini dia boleh. Jika isterinya 2 orang nak mendamaikan supaya tidak terjadinya cerai-berai. Maka sunat suami itu menipu bini. Dengar ni orang perempuan. Boleh nipu bini. Tapi kena tahu tak mana boleh nipu. Dan tentang dusta pula, orang datang nak mencari orang itu, dia nak dizalimi, nak dibunuh, nak dipukul, nak dianiaya, nak dipenjara. Daripada haram kita menipu, maka jatuh sunat kita menipu sebab nak melindungi orang itu daripada dia kena penjara, dia kena bunuh jika dia orang yang tidak bersalah. Ni hukum dia lah. Itu ulama suruh mengaji. Ni mengaji tak nak. Cuba buat open house. Masjid Talikum bagian-bagian ada open house. Kambing bakar. Penuh semua orang datang. Ngaji tak ada orang. Tu dalam kubur tu orang. Hai! Malaikat panggil. Hai! Orang atas kubur tak dengar. Orang kali kubur tak dengar. Kalau dengar mati pun kali kubur. Ada orang cakap aku, Ustaz. Ustaz ceramah ni. Orang marah kat Ustaz ni. Ceramah. Dia jerit. Ceramah garang-garang. Aku cakap dia, aku bukan nak cari redha manusia, aku nak cari redha Allah. Cari redha manusia buat apa? Manusia kentut busuk. Kentut busuk dia pun mati ya. Cari redha Allah. Sebab kita duduk di atas bumi, bumi Allah. Kita berteduh di bawah langit, langit Allah. Tengok Rasulullah. Rasulullah manusia luar biasa dalam semayang pun Allah dah bagi salam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah jawab, Assalamualaikum wa ala ibadillah khissalihin. Belajar dalam kitab tafsir. Khissalihin adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Iaitu negeri yang kekal. Kekal lah. Dunia ni tak kekal. Tu gelang tak kekal. Duit tak kekal. Kita tak kekal. Sebab itu kita kat dunia ni sakit. Di antara manusia yang tak sakit adalah Firaun. Firaun menguap bedak. Firaun ni. Menguap bedak. Sesama bedak Firaun. Siapa tak menguap tak sesama tu. Sepupu Firaun lah tu.
Firaun. Dia mengaku dia Tuhan tu, dia buat bangunan 15 kilometer. Bangunan. Dia nak cari Allah. Faham? Firaun. Kau tahu Korun. Korun ni bukannya orang biasa. Korun ni orang yang luar biasa, maksudnya dia sepupu Nabi Musa. Korun ni, faham? Ya? Sepupu Nabi Musa. Orang yang terdekat. Faham? Orang terdekat. Itu yang masa Firaun dia mengaku dia Tuhan. Iblis pensang sekejap. Pensang Iblis. Apa kata dia? Aku yang jahat ni pun tak mengaku Tuhan. Nampak? Sebab dia tahu dia dijadikan oleh Allah daripada api. Faham? Ya? Itu yang syaitan Iblis ni. Dia melanggar perintah Allah. Usjudu li Adam fasajadu illa Iblis. Ya, dia disumpah oleh Allah. Dia kata, ya Allah, aku ingin panjang umur. Kata Allah, boleh. Ya Allah, aku nak sesat cucu Adam sampai kiamat. Kata Allah, boleh. Aku bagi kau. Allah bagi dia. Faham tu? Allah bagi Iblis ni kuasa luar biasa. Iblis ni, faham? Itu dia boleh masuk ikut darah. Dia boleh masuk ikut urat. Faham? Tu baru ni rumah seorang sahabat. Dia masuk oleh jin. Bini dia tidur. Bini dia tidur. Jin tanya, hoi, baru nak tidur ke? Yang main nanti balik yang. Bini tutup serubung. Jin cakap, hoi, takut ke? Yang main tuan-tuan. Minta jumpa aku, kata cubalah kita minta dengan Allah. Ambil minyak kasri kijang, masuk dalam air, minta dengan Allah, baca surah Al-Fatihah, baca surah Ikhlas, baca surah An-Nas, baca surah Syifa, baca bismillah la haula wala quwwata illa billah, masuk dalam air tu, spray tu masuk dia. Tak ada lah. Bukan jin tak ada kacau lah. Cicak yang besar-besar pun tak ada. Tapi bila dah elok, tak telefon aku dah. Kalau orang macam tu, bila susah cakap Ustaz. Ustaz, dah tolong ni. Main ajar. Gelang hilang Ustaz. Gelang hilang baru telefon Ustaz. Selalu orang macam tu lah. Gelang hilang, bini lari, ya. Susah dapat kerja. Telefon Ustaz lah. Dah dapat kerja. Lupa Ustaz lah. Itu yang bila sampai dunia akhir zaman nak kiamat ni. Orang alim makin lama makin tak ada. Makin lama makin tak ada. Makin lama makin tak ada. Orang alim. Ya? Orang berilmu banyak. Orang alim ni dia berilmu, dia beramal. Dia orang alim. Ya? Cerita bab selawat, dia selawat tak tinggal. Cerita bab mati, dia takut mati. Ya? Cerita bab sedekah, dia tak cinta harta. Ya? Lepas tu tuan-tuan tengok akhir zaman, ustaz-ustaz demand banyak. Ustaz Iman banyak, faham? Ceramah panggil aku boleh. 1 jam 2,500. Hotel paling kurang hotel 3 bintang. Jemput aku Toyota Velfire. Nabi tak pernah tetapkan bayaran. Nabi, Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali, Imam Sayyidi, Imam Nawawi tak pernah tetap bayaran. Orang nak bagi, tak nak bagi sudah. Aku ceramah Terengganu tuan, 150 Tuan-tuan nak 150 kan? Mampus Minyak dah berapa driver? Satu slot ceramah 100 ribu kat luar. Dia relax. Aku tahu 100. Tuan-tuan. 2 slot dah 200. Guru aku pesan dah. Dah pesan dah. Bila engkau mengajar, orang tanya bab hukum. Bila engkau tak tahu, engkau jawab benda tak tahu. Nampak? Dah pesan dah. Jangan kau tak tahu, engkau memandai-mandaikan hukum. Bila engkau dah mengajar, kau ceramah, orang panggil ceramah, engkau mengajar di mana-mana, jangan tetap bayaran. Kau tetapkan bayaran, aku tak mengaku engkau anak murid aku. Bila tak mengaku, ilmu tak berkat dah, tuan-tuan. Ya, kita nak keberkatan. Itu kita nak. Sama kita makan. Kita makan ni nak berkat. Bila kita makan berkat, dia boleh ibadat. Bila kita makan berkat, tubuh kita sihat, kita boleh ibadat. Sama buah kurma. Buah kurma bukan makan bulan Ramadannya. Bulan ni ada makan kurma, bagi dia ada. Mampu faham Lepas tu badan sakit, faham? Bila tak makan buah kurma, banyak makanan-makanan beracun masuk dalam tubuh. Bila makan buah kurma, dia potong balik. Faham? Dalam hadis sebut siapa makan buah kurma, Nabi beritahu hadis sahih. Daripada Imam Bukhari, hadis sahih. Kalau makan buah kurma, dia dihindar penyakit makanan-makanan beracun. Tuan-tuan.
Ya, tak ada makan buah kurma bulan Ramadan. Lepas itu tak makan dah. Ya. Nanti makan balik, tahun depan balik. Tuan-tuan, busuknya orang, faham? Tuan-tuan. Dalam syurga kekal dalam syurga ni kekal. Kalau dia nafas ni dia keluar, Allah tarik, Allah tarik. Dalam syurga. Betul kalau Nabi ni bangun pada tidur, dia 4 perkara tak pernah buat. Bangun pada tidur baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bangun pada tidur disugi mulut dia. Bangun pada tidur dia berwudu. Bangun pada tidur dia sembahyang. Allah, Rasulullah. Kita bangun pada tidur, rokok dulu. Lepas tu tengok handphone, selfie je. Alhamdulillah anak bangun dah. Wahai geruk-geruk orang-orang soleh, anak bangun dah. Kejap lagi anak nak sembahyang tahajud. Mangkuk tu orang ni, faham? Tuan-tuan ingat syurga ni senang masuk. Susah nak berangan. Sahabat Nabi, mereka dah dijamin masuk syurga. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Abdullah bin Auf. Ada jamin masuk syurga, mana ada menangis. Ya Allah, aku ini salah. Ya Allah, nangis malam, nangis. Kita malam dah layak asrul. Gol. Kadang pakai serban, tengok bola pakai serban kat kedai, serban. Serban. Nak tengok bola kat kedai, jangan pakai serban. Buka serban pakai tepi keledar. Pakai serban pun tak mau, ya. Dah ajak pakai serban. Dah 5 tahun aku ajak pakai serban. Tak nak juga pakai serban. Faham? Susah tuan. Ni sebab banyak makan lah. Bila banyak makan dia malas badan. Faham? Tak boleh ikat letak macam haji letak ni. Letak. Semalam aku mengajar di Kemaman. 2 hari lepas mengajar di Kemaman. Bab kain sugi. Nabi kata apa? Sesiapa yang beramal dengan kain sugi, bila satu solatnya 1 rakaat, Allah gandakan 70 rakaat. Nabi cakap itu. 1 rakaat. Orang perempuan main kain sugi. Boleh? Ni tak ada. Celak ada, kain sugi tak ada. Orang lelaki boleh? Rokok ada, rokok. Rokok ada. Tuan, nanti dah mati ya, tak boleh buat apa lah. Dalam kubur tu, malaikat jaga lah, tak boleh keluar. Lepas itu kita ni tuan-tuan, sentiasa ada bodyguard. Kiraman katibin, malaikat Allah sentiasa escort kita, escort. Allah ni disayang kat kita. Lepas itu dalam kitab tasawuf, apa kata ulama-ulama mutabar? Apabila Allah nak mengambil nyawa kamu, Allah bagi kamu sakit. Dia bagi tanda. Bukan ambil. Tuan-tuan tengok kejap-kejap sakit gaut. Kencing manis, darah tinggi, kadang duduk-duduk sakit pinggang. Itu tanda Allah sayang. Dia bukan ambil. Dia bagi tanda supaya kita kumpul amal soleh. Dalam hadis daripada Imam At-Tirmizi pula apa kata Rasulullah, tanda-tanda kiamat makin hampir, makin dekat kiamat, makin nak keluar Dajjal ni. Ramai orang mati mengejut. Mati mengejut tuan-tuan. Mati mengejut. Aksiden hari raya berbanyak orang mati. Itu mati mengejut. Tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kita mati bila? Entah-entah malaikat maut tunggu depan tu. Oh, ya Ji, aku tunggu kau kat depan pintu. Kau belajar tidur kejap lagi aku santap nyawa kau. Hai Hajah, kau belajar tak puas hati dengan ustaz kejap lagi kau santap nyawa kau. Malaikat maut ni dia tidak ada pilih kasihnya, Nak umur panjang ni rajin sedekah, rajin sedekah, tu. Ini sedekah kedukut sangat. Kedukut punya orang. Busuk punya orang. Tuan-tuan. Dalam syurga tak ada orang busuk dalam syurga ni. Syurga wangi syurga ni. Wangi sangat. Itu yang Nabi Idris bila masuk syurga dia tak nak keluar. Lepas tu di antara Nabi, ada 4 Nabi masih ada lagi di dunia ni yang masih ada. 2 Nabi di Arash, Nabi Isa dan Nabi Idris. 2 Nabi masih berada di bumi. Satu pendapat mengatakan Nabi Ilyas. Satu pendapat mengatakan Nabi Hidi. Nabi Hidi ini ada 2 pendapat. Satu pendapat mengatakan sudah wafat. Satu pendapat mengatakan belum wafat. Nabi Hidi. Nama Nabi Hidi, siapa nama dia yang sebenar? Balya bin Mulkan bin Faligh. Ini nama Nabi Hidi.
Balya bin Mulkan, Mulkan bin Falir. Ini nama Nabi Khidir. Kenapa dia digelar Khidir? Khidir. Bila dia lalu di pokok, pokok itu mati, pokok itu hidup. Pokok itu layu, pokok menjadi hijau. Kita tak ada. Lalu tepi pokok, sambil lalu kencing minum. Busuk menyorak. Betul, Nabi tak bagi kencing bawah pokok. Nabi tak bagi kencing bawah pokok berbuah. Nabi tak bagi. Elok kencing, hampap dia buah durian. Padan ke. Kencing dari. Dalam jamban kencing, ambil kencing main telefon. Halo. Kena kencing. Jari ya. Handphone bunyi tak angkat. Faham? Angkat. Yang kekal bagi sekalian orang yang beriman. Orang yang beriman lah. Sebab itu bila orang mati ni, kenapa dalam hadis menyebutkan mereka mati bangunnya seperti dia tidurnya Isyak bangun subuh. Tuan-tuan lupa buka dalam surah Al-Kahfi cerita pemuda-pemuda mereka yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam gua. Buka cerita. Anjing Ashabul Kahfi yang bernama Kitmero. Ya, tu dia bangun-bangun. Hari apa ni? Tahun berapa ni? Padahal dia tidur 300 tahun. Faham? Tuan-tuan? Dia kalau bagi orang beriman, dia bangun-bangun. Hari apa ni? Tu malaikat kata hari ini hari pembalasan. Hari perhitungan. Faham? Hari perpisahan. Ada manusia yang telanjang. Ada manusia yang tak telanjang. Ada manusia dia dahaga, ada manusia tak dahaga. Siapa yang tak telanjang, duk bagi orang baju ikhlas. Duk bagi orang baju yang elok. Dia tak ada, duk sedekah baju kat sekolah pondok, zip pun tak boleh zip keluar angry bird Duk bagi t-shirt sini dah koyak dah. Kadang-kadang duk bagi baju dalam bagi buat apa? Dia hantar sekolah hati baju dalam. Bodoh tu orang ni. Kadang spender orang bagi spender. Aku cakap, ni sekolah aku dapat. Faham Budak-budak, Ustaz, baju dalam Ustaz. Tuan-tuan. Ada yang bagi kasut dah tak pakai lah. Tuan-tuan. Lepas tu nak sedekah ni kena benda-benda baik. Tuan-tuan, benda-benda yang elok. Orang terima tu. Ya Allah, bagusnya benda ni. Baiknya orang ni. Panjang umur dia. Sihat kan ni. Ni bagi benda tak elok. Apa bagi semua koyak. Tak guna je ni. Mati cepat lagi bagus. Mampu ya kan? Tu yang mati cepat tu. Ni orang kurang belajar ni. Belajar banyak meninggal. Dan kita ni sebab panjang umur ni. Sebab rajin sedekah. Kalau ikut dah mati ya. Kalau ikut kita dah mati ya. Dah mati ya. Orang rajin sedekah ni. Dia umur dia panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis sahih. Ni ada cerita pada zaman Nabi Ibrahim AS. Orang yang beriman dan telah menjadikan ia akan api neraka. Allah jadikan api neraka. Neraka ni ada sungai-sungai yang bernama Sungai Gayu. Tasik ada bernama Tasik Lamlam. Tasik Lamlam. Neraka ni bentuk dia macam kawah. Macam kawah. Neraka ni. Ni neraka. Janganlah minta masuk neraka tuan. Itu Nabi beritahu dah lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang subuh, jangan lupa baca. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Baca tu rumah malam-malam baca. Minta dengan Allah tuan. Api neraka jangan buat. Ni api kat dunia ni tu yang kita pakai, duk masak Maggi, duk masak tom yam. Duk masak kari ikan apa semua. Itu debu api neraka dah dicuci 7 kali air lautan oleh malaikat Allah. Neraka tuan-tuan. Malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah dia berapi. Tuan-tuan. Ini malaikat Zabaniyah. Itu yang dalam neraka diorang minta keampunan dengan Allah. Itu yang kata malaikat Zabaniyah. Dalam neraka ni bukan tempat minta ampun. Dalam neraka ni bukan tempat bertaubat. Dalam neraka ni tempat kamu diazab. 1 hari dalam neraka 1000 tahun dekat dunia. Fikir tu orang salafus salih malam-malam nangis. Tuan takutlah Kita banyak muhasabah. Banyak muhasabah. Kita tak tahu mati bila.
Lepas tu orang ingat mati ni dalam rumah dah siap dah kengkapan. Kalau atuk aku dah siap batu nisan kat depan tangga. Tapi kalau kita belum mati, makruh tulis nama kat batu nisan. Tak boleh. Ya? Siap nanti besok beli. Kengkapan satu kotak. Tak apa rumah. Bini melawan. Nampuk! Lawan. Ya? Lawan lah. Aku bungkus dengan kengkapan. Lagi kita cakap lagi lawan. Alah, abang bersama kena bungkus. Orang perempuan ni, kita ada bini, jaga baik-baik. Sebab orang perempuan ni, dia punya senjata lidah. Faham? Lidah. Dia senjata dia lidah sahaja. Faham? Dan iaitu negeri yang kekal bagi sekalian kafir. Yang kekal dalam neraka, orang kafir. Kafir ni ada kafir harbi, ada kafir zimi, ada kafir zindik. Syirik ni ada syirik jali, syirik khafi, syirik afal khafi. Itu kena belajar lah bab tentang bab sifat uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Kena belajar. Bab tentang sifat baharu. Ya? Bab tentang subhanallah. Ya? Nama-nama sifat baharu. Jauhar firid, jisim, jizim. Ya? Kena belajar tu. Ya? Tu. Kena mengaji sebab itu nak kenal Allah, kena kenal diri, kena tahu siapa kita. Faham? Lepas tu kita ni fakir. Tahu doa. Semua dua tangan. Mana ada orang doa satu tangan? Semua dua tangan. Semua dua tangan. Miskin. Faham? Tak ada kaya pun. Faham? Semua Allah punya. Ya? Kafir harbi. Ya? Kafir yang menentang Islam. Nanti bila hari raya korban, buat akikah ke apa, orang kafir harbi ni tak boleh nak bagi daging, tak boleh. Kafir harbi ni wajib perang. Wajib perang. Tuan-tuan, siapa menentang hukum Islam ya? Kafir ni kalau dia tentang hukum hudud, dia menentang orang azan, dia tak suka orang azan, dia hina Nabi atau kafir harbi ya. Kalau zaman Sayyidina Umar, Al-Khattab, orang nentang Nabi dia pergi potong tu Sayyidina Umar ni. Lepas tu Nabi ni, kenapa kada orang kafir dia benci, dia hina Nabi, maki Nabi sebab dia tak kenal Nabi. Bukan orang kafir kita pun tak kenal Nabi. Ni Rasulullah ni kalau dia marah, bukan ada kalau ada ustaz beritahu, siapa beritahu muka dia merah, salah. Dia kalau marah sangat, ni sini ada urat timbul. Yang selalu nampak Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Dia marah. Faham ya? Rasulullah ni dia tunduk. Faham ya? Dia jalan laju-laju anak. Ni Rasulullah. Dia jalan macam nak mati. Mati ya. Tapi kalau pergi pasar malam, open house laju lah. Faham ya? Tuan-tuan. Rasulullah kaki bengkak pun, duduk pergi masjid Kita kena gaut tak pergi masjid. Tuan-tuan ya. Mayang ambil bengkak lagi. Hadis sahih. Bukan hadis palsu. Nak jumpa Rasulullah rajin selawat. Paling pendek. Sallallahu ala Muhammad. 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 Itu paling pendek. Bukan susah pun. Itu guna ada tasbih tu. Kat pukit. Mentara duduk kena makan. Sallallahu ala Nampak perempuan pakai barat. Tukar lah. Masya Allah. Tukar perempuan pakai barat. Alhamdulillah. Kena faham tu. Itu salah pun soleh. Dia peringkat awal guna tasbih. Allah. Peringkat kedua dah jari Allah. Ketiga dah hawas jantung jantung duk Allah. Kita ada duit. Yang hati yang mati duit mati. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala pada menyatakan akan syurga. Uiddat lil muttaqin.
Artinya telah disediakan syurga itu bagi sekalian yang takut akan Allah. Yang takut Suluh hari kita ni takut Orang yang takut ke Allah ni, kalau dia dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar azan. Goncang. Ya Allah, azan dah. Ni tak ada, dengar orang azan, tengok TV. Tengok TV. Tengok orang azan tengok TV. Hati-hati lah. Dia, hiburan ni dia bahaya. Hiburan ni boleh mati dalam siapa yang dia kekal dengan hiburan, sibuk dengan hiburan, boleh mati dalam su'ul khatimah. Faham Hati-hati lah. Sekarang ni hiburan yang paling bahaya, PUBG. Faham? Aku panggil sepak-G. Faham Tahu PUBG? Duk main PUBG. Kadang orang masjid main PUBG, sementara nunggu isyak, duk tepi tebing. Ji, Haji kat mana? Ni kat tepi bangunan ni. Orang masjid main PUBG. Dia sanggup, dia boleh top up 4G ni beribu ringgit ni, bukan 2-30, beribu PUBG, orang kafir jahat kan. Dia nak rosakkan akidah umat Islam ni agar mereka jauh beramal, jauh berselawat, jauh bertahmid kepada Allah, jauh baca Quran. Duduk main ni lalai. Tak ingat Allah. Dah. Hati-hati Jadi orang bertakwa. Istighfar jangan tinggal istighfar ni. Kalau nak banyak istighfar, dia secara alternatif. Kita punya istighfar ni beribu-ribu. Bacalah penghulu selawat tu. Penghulu istighfar tu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baca sekali seperti dia astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim 1000 kali. Tuan-tuan, kalau nak berlagu sikit supaya nak menangis, baca Tubna ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna ya Allah wa nadimna ya Allah. Nak baca. Tak ada. Kopi jantan sudah minum. Ni berpeluh. Macam beruang. Dia mata macam tu raya. Siapa merah mata, makan ubat kuat. Dia nak makan ubat kuat ni, dia tengok dia punya masa. Dia nak bersama pukul 11, akan pukul 9 makan. Dia tengok ustaz tak puas hati. Bahaya makan ubat kuat ni, tuan-tuan. Bahaya. Faham tu orang sekarang banyak mati cepat. Pasal itu lah. Tenang nak kemaluan tu sihat. Kencing ikut sunnah. Faham betul aku mengajar baru ni tentang beruduk. Uduk kena belajar beruduk. Kadang beruduk yang tak selesai. At-tukhuru miftahu solat, kesucian itu kunci bagi semayang. Dia kata pegang punggung tak batal uduk. Pegang lubang punggung baru batal uduk. Kena tahu tepi-tepi tak batal. Pegang betul pintu batal uduk. Pegang tapak tangan dengan kaki tak batal. Ambil kaki, sampai kaki mampu Keluar air mani, uduk tak batal. Apa kata batal? Keluar air mani wuduk tak batal. Tapi kalau jika keluar air madhi, dia faham. Betul, belajar hukum fikih dia. Faham. Tapi wajib mandi faham. Kena tahu kan dengan cara keluar daripada kemaluan depan dan belakang. Dan hilang akal. Faham tu? Bersentuh. Dia dengan 4 cara bersentuh. Hilang akal, kena tahu hilang akal yang keadaan macam mana. Betul, orang gila boleh jadi imam apabila dia tak gila. Bila datang gilanya, batallah solatnya. Tu baru ni, orang dah kata imam bodoh kan. Imam bodoh sebab baca Fatihah tak cukup. Siapa kata bodoh?
Siapa kata batal imam? Tak batal imam ni solat dia. Bila dia baca Fatihah tak cukup, tak batal solatnya lagi. Apabila sudah memindah rukunnya, Fatihah tidak dicukupkan, baru batal solat imam tu. Oh, batal. Makmum, adakah batal? Tak batal makmum ni. Dia ada dua kaedah. Satu batal, satu tak batal. Yang batal ni bila imam sudah memindah rukun, dia tidak mufarakah, maka batal lah. Yang tak batal ni bila dah tahu imam ni salah sudah memindah rukun, maka dia niat mufarakah, dia bercerai, bagi talak terus ke imam ni. Tak batal. Betul orang yang makmum ni kena ada ilmu, imam kena ada ilmu. Tidak ada tiba-tiba imam bodoh imam bodoh. Ngaji tak nak, faham gaya hebat. Siapa panggil ustaz? Ceramah kata orang bodoh. Anak mengaji dulu orang tak kata bodoh, orang kata kurang pandai. Dia kata jangan kata bodoh, kata kurang pandai. Kalau babi jangan sebut babi, khinzir. Babi ni khinzir sama. Dalam kitab tak sebut khinzir. Tuan-tuan buka kitab kuning, dia tak sebut khinzir. Sebut balik bayar, babi lah. Dalam kitab orang yang rugi dia kata cilaka. Dalam kitab kuning disebut orang yang tak mahu jauh dengan Allah, tak suka dengan agama, dia kata bodoh. Dia tak sebut orang cerdik. Tu. Kenapa ulama-ulama dulu sebut macam tu? Biar kita tersentak. Faham tu. Telah disediakan syurga itu bagi sekalian yang takut akan Allah Ta'ala. Kita ni orang takut ke? Tidak. Itulah. Kalau orang takut kan Allah, dia kumpul amal soleh. Kumpul soleh. Selawat jangan tinggal. Paling kurang 300. Tasbih, tahmid, zikir. Kan susah pun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penat berhenti ya. Esok ukut je. Zikir balik. Zahab. Orang perempuan kan zahab. Mentara duduk rumah. Nunggu suami nak balik. Dah siap makanan zikir ya. Tu kita minit-minit. Semua ada tasbih. Allah. Kita ada lah. Berani buat tasbih pergi Giant. Allah. Ni mampu ya. Ni pergi kenduri kendara, orang nyempur open house, tangan sebelah tasbih. Allah. Makan. Allah. Poyo. Orang kata poyo je habis. Bukan poyo, orang kata aku poyo. Dah. Iman pegang tasbih memalu habis macam mana nak pergi tegak benda haram tu, pergi nak pergi kita, orang duduk tegak benda haram, kita nak pergi marah macam mana? Nanti Allah tanya nanti, contoh di negeri kamu ada pusat pelacuran, adakah kamu ada pergi menegah tempat pusat pelacuran? Allah tanya tu. Lepas itu jadi ketua ni susah. Anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Jadi ketua susah. Bukan senang. Faham. Jadi nazim masjid susah. Jadi pengurusi masjid susah. Faham. Jadi bapa susah. Jadi cikgu susah. Jadi ustaz susah. Tak senang. Jadi ketua susah. Contoh dia jadi ketua bank. Bila jadi ketua bank aja, pengurus bank syarikat tu, dia kena pastikan anak buahnya, stafnya sembahyang. Bila time solat, kau kena solat. Tak solat, besok ketua ni kena tanya oleh Allah. Faham? Tak senang ni, faham? Jadi bapak susah. Bukan senang jadi bapak ni. Sekarang senang lah. Tolong saya bila duduk dalam kubur habis faham Tok. Jadi apa? Sini tanah. Sini tanah. Atas tanah. Mula-mula rosak mata. Mata rosak. Cacing masuk. Ulat masuk. Perut. Kedua perut. Tapi kalau orang salafus soleh, orang yang mati dalam husnul khatimah, jasadnya tak keput. Sampai kiamat tak keput. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Lepas itu siapa dapat kubur dekat dengan ulama' beruntung, dia akan mendapat syafaat.
Tuan-tuan, siapa dapat kubur sebelah orang soleh dapat syafaat. Siapa kubur sebelah orang jahat tak semayang, duk kaki merompak, duk hina ulama, mendapat saki-baki, mendapat bahang azab orang jahat. Tuan-tuan, tapi tu tok guru tu dah tengok tok guru kubur dia, tengoklah wali-wali Allah, tengoklah para nabi, para aulia, Allah asingkan kubur dia. Tak campur dengan kubur-kubur orang biasa. Allah asing. Siapa nak dapat asing, masa kat dunia, masa hidup dia kena asing. Kena asing malam-malam orang tidur, dia mengabdikan diri kepada Allah. Orang lain duk tengok TV, dia tengok TV. Orang lain duk main Facebook, dia tengok Facebook. Ni orang tak asing. Orang asing ni, orang lain semua tidur, dia bangun ibadat. Tengok asing Dengan mengerjakan yang disuruh dan menjauhkan yang dilarang. Kena faham? Yang disuruh. Azan ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairun minan naum. Bangun semayang. Tu azan subuh kena kuat-kuat. As-salatu khairun minan naum. Kuat tu. Biar satu kampung bangun. Terkejut sekarang. Siapa mencakap tu kat sekolah kami tu, lepas azan tajuk pergi ke rumah katuk. Bangun semayang tajuk. Bangun semayang tajuk. Bangun semayang. Bukan itu. Kenapa? Bangun semayang. Tak puas hati tombok. Kat sekolah itu. Ini kampung orang semayang. Ini kampung orang semayang. Ini kampung orang semayang. Kau tak nak semayang, kau duduk kampung orang tak semayang. Kau duduk bumi yang orang tak semayang. Semayang. Allah. Walaupun mula-mula semayang, tak puas hati semayang. Nanti lama-lama dia puas hati. Lepas tu ibadat ni mula-mula dia kena paksa. Kena paksa ibadat. Lama-lama dia dapat ikhlas. Nak tahu ikhlas, dia istiqamah. Senangnya tuan-tuan nak tahu amalan kita ikhlas, kita istiqamah. Ikhlas. Tuan-tuan. Nak dapat bagai senang. Kena banyak mujahadah. Mujahadah. Ini mujahadah. Orang lain duk tengok TV, orang lain duk beraya, duk sana, duk dataran, taping apa semua. Duk tepi, tasik, duduk dating. Ada orang dating lah. Berani pergi tegur. Hai! Dah kahwin belum? Berani? Mampus Ini kena, ni, jantung ni kena ada pengisian. Zikir selawat. Dia kalau orang yang dekat dengan Allah ni, orang tengok muka gerun lah. Kita orang tengok muka menyampah. Paling menyampah tak muka kita bini menyampah. Tengok muka kita tak puas hati. Tambah pula ujung bulan ni, tengah-tengah bulan. Lagi dia tak puas hati nak kita. Bila awal bulan, dia tengok kita puas hati. Syekh tuan-tuan, belum ke 9 hari. Dah batuk-batuk dah. Tu batuk tu kifarah. Tu seorang sahabat. Aku rasa nama dia kata, Ustaz, saya 3 hari batuk lah. Abang sehat dah 50 lebih sihat. Baru 3 hari Allah bagi batuk dah mengeluh. Busuk punya orang. Allah bagi batuk 3 hari. Allah bagi sihat. Tengok lah Nabi Ayub kan sakit. Sakit 18 tahun. Kita yang bini dia kata, wahai baginda, wahai Nabi Ayub alaihissalam, mintalah sihat dengan Allah. Aku malu nak minta sihat. Aku sihat pula 80 tahun, sakit baru 18 tahun. Nah kalau bini dia kata, ayang batuk. Itulah abang. Isap rokok. Tunggu tak batuk. Isap rokok, tak isap rokok pun mati, faham? Orang tak isap rokok lagi cepat mati, faham? Janganlah kita ni salah akidah, faham? Tuan-tuan. Isap rokok pun mati, tak isap rokok pun mati, faham? Kena belajar tauhid tu, takdir mu'allad, takdir mubram, faham? Sifat 20 kalau Allah, sifat yang wajib pun tak tahu, tak apa. Allah wujud qidam baqa' mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu ta'ala bi nafsi wahdaniyah qudrah irada ilmun hayat sama basar sampai habis. Apa ya? Boleh kita baca seorang-seorang, siapa dapat berdiri tak dapat, siapa dapat duduk tak dapat berdiri, boleh? Seorang-seorang. Kita mula pada perempuan. Okey, boleh? Ya?
Tengok aku tak puas hati lah. Belum masa aku belajar untuk guru, belajar. Baca lah. Tak dapat. Tak dapat. Pegang kitab, duduk luar tu, mutalaah sampai dapat. Dah dapat masuk dalam. Tu yang dapat hadis tu. Ya, hadis 40. Dulu dalam kepala otak. Tu dulu garang. Faham? Garang. 8.50 tuan-tuan. Okey. Okey. Lama tak belajar ni. Raya lah. Raya. Tuan-tuan jangan risau lah. Faham ya? Ni ada perkiraan. Duduk ni ada perkiraan. 1 jam duduk sampai duduk pegang telur sejuk. Pahala semayang 1000 rakaat. Allahu Akbar. 1000 rakaat tu. Itu dalam kitab fiqh menyebutkan pula, apabila kamu sudah berwuduk, kamu memegang kemaluan kamu, tak batal wuduk kamu. Kamu memegang senjata kamu tu, M16 tu. Ya. Waktu subuh je tembak. Ni. Ya, pegang batal wuduk kamu jika kamu pegang dengan tapak tangan kamu. Kalau tepi-tepi ni bukan tapak tangan, tetapi kalau kamu pegang peluru kamu, tak batal wuduk kamu. Belajar. Orang perempuan ni bibir. Pegang tepi ni, tak batal wuduk dia. Aku lapis sikit. Pintu ni. Faham? Sebab itu kena tahu buat tentang bertemunya zakar dan farash ni hukum fiqh. Lepas tu kena mengaji. Lepas tu nak nikah ni kena mengaji. Jangan main nikah. Kena ngaji. Bab farash, bab zakar, bab darah haid, bab darah nifas. Ngaji semua. Tak ada. Suka perempuan, besar punggung. Minang. Tengok punggung, kahwin tengok punggung. Orang kahwin nak nikah tengok ilmu. Orang akhir zaman, orang lelaki banyak tak nikah sebab hantaran mahir sangat. Hantaran sampai 15K. Tapi yang tahu masak perempuan ni Maggi je. Nak 15K, 20K boleh. Syarat kau perempuan hafal Quran. Syaratnya kau kitab Iqna khatam. Kitab Hikam khatam. Kitab Muhammad khatam. Kitab Bahrul Mazi khatam. Boleh faham ini tak ada. Kadang baca Jawi, kumulai tu boleh baca kumulai. Akhir zaman orang Jawi tak pandai baca Jawi. Faham? Tak pandai. Baca surat cinta pandai. Baca orang putih pandai. Baca Rumi pandai. Baca Quran tak pandai. Baca Quran. Quran ni kena belajar. Kena belajar Quran ni. Quran ni kena baca. Sebab kita duduk ni bumi Allah. Kena malu dengan Allah. Faham ya? Allah tarik satu nikmat biar. Dia tak bagi kita kentut juga. Tu yang bunyi sini. Mampu tahu tak betul buang aku tak bagi kentut tu. Tapi dalam syurga tak ada kentut. Ada kentut. Dalam syurga semua orang senang hati. Dalam syurga semua orang gembira. Dalam syurga buah dengar ni orang perempuan. Buah dalam syurga ni. Buah sebesar seekor unta. Bila kita lalu tepi buka buah, dia kata apa? Wahai Tuan, makanlah kami. Makanlah kami Tuan. Kita petik buah tu, terus tumbuh lagi buah tu. Dalam syurga ni. Syurga, subhanallah. Siapa masuk syurga, kekal lah, tak keluar dah. Tuan-tuan, fikirlah syurga ni. Satu tingkatan 500 tahun. Okey tuan-tuan. 500 tahun. Syurga. Allah, tak nak cerita lah. Tuan syurga. Sikit lagi tuan-tuan. Lagi 6 minit. 6 minit. Jangan aku tak berhati lah. Tengok aku tak berhati. Ustaz raya-raya pun ceramah bantai aku. Aku tak bantai. Aku ceramah aku tak takut.
Orang marah aku ke, orang pukul aku tak kot. Dan macam-macam aku dapat ya. Orang ugut aku kat WhatsApp macam-macam. Kata orang baru ni orang kata aku mati. Dia viralkan muka aku, dia kata aku dah mati. Dia kata jangan dengar ceramah Ustaz ni. Ustaz dah mati lah. Dah mati 2 bulan lepas lah. Mangkuk tu orang ni. Aku hidup lagi. Faham eh? Dia kata aku dah mati dah. Nabi lagi teruk. Buat kerja agama. Allahu Rabbi. Baju aku tak koyak ni. Nabi orang tarik baju dia koyak. Koyak. Nabi menyorok dalam gua. Tuan-tuan. Dalam gua. Orang tikam unta Nabi. Jatuh Nabi. Aku tak berdakwah. Orang masih seronok Orang masih bagi duit minyak Ya, tuan-tuan. Berdakwah cuma aku pernah dapat orang pegang dengan aku je. Ustaz. Kenapa Ustaz kata orang tak semayang jadi babi? Jangan cakap babi Ini dia tau. Tuan-tuan bawa terbalik meja Orang bawa batas ceramah tuan-tuan Orang bagi duit minyak sikit Tentang uji penceramah datang ceramah tak usah bagi duit minyak. Aku usah bagi sekali tak usah bagi Tapi simpan nanti bagi balik uji tengok ustaz ni ikhlas. Dia telefon tak? Haji, kenapa tak bagi minyak? Lepas tu ada satu tempat orang ni ceramah. Ustaz ni ceramah kat rumah abang ni. Sampai tengah jalan ustaz ni telefon abang ni. Bang, abang bagi duit ceramah dalam envelope ni betul ke abang tu silap? Kenapa Ustaz? Kurang ni sikit sangat ni. Mana cukup 200 Ustaz nak berapa? Kalau kurang 500 nak. Iya ke? Ustaz nak? Saya nak tak cukup Tunggu Ustaz ni. Abang ni hantar duit Mampu tuan-tuan. Ada guru ni tu sama ngaji dengan Ustaz ni sama ngaji Nabi cakap dah. Hadis sahih. Apabila kamu bertemu dengan ulama dunia, ulama yang ceritakan dunia, larilah kamu seperti kamu nampak dan kamu bertemu dengan binatang yang buas. Bertemu kamu seperti kamu bertemu dengan singa. Lari Jangan dengar ngaji tu ni. Lagi 3 minit. 3 minit. Ya. Dan kerana firman-Nya pada menyatakan akan api neraka. Api neraka api neraka. Senang nanti balik test. Siapa yang kaki isap rokok, pasang lighter bakar. Tahan tak? Kalau orang perempuan, balik rumah buka tak pakai. Tahan tak? Api neraka. Uiddat lil kafirin. Artinya telah disediakan api neraka itu bagi sekalian orang yang kafir. Bagi orang kafir Kadang orang dok tanya, Ustaz, orang bunuh diri ni mati kafir kan? Siapa kata mati kafir? Macam mana azabnya kat negeri akhirat? Negeri akhirat tengok dekat dunia dia bunuh diri, macam mana cara dia bunuh diri? Kalau dia tikam tubuhnya dengan pisau, dia bunuh diri, nanti kat negeri akhirat dia akan diazab, dia akan tikam tubuhnya dengan pisau. Berapa lama? Itu urusan Allah. Kalau minum klorok, nanti minum klorok dekat negeri akhirat. Gantung diri, gantung. Dekat negeri akhirat. Tapi kalau orang perempuan pula, siapa yang buka aurat, tunjuk rambutnya, kadang orang dok tanya, Ustaz, apa hukum perempuan yang sudah menopause? Adakah dia buka aurat tak berdosa? Mana boleh kau menopause tak boleh buka aurat. Selagi engkau berakal. Faham? Lagi berakal, akalnya berfungsi je, terus jagalah aurat dia. Bila dia hilang akal, tak sedar dan nyanyuk ke apa, baru dimaafkan. Itu lah. Dan bahawa sekalian mereka yang beriman selagi akan melihat mereka itu akan Allah Ta'ala di dalam syurga. Nak tengok Allah, nak lihat Allah dalam syurga. Macam mana? Wallahu'alam. Itu dalam kitab tak silap aku, dalam kitab Ihdatus Subyan ke lagi tak apa. Mereka akan dapat bertemu, melihat Allah. Ada yang sehari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Selama mana dalam syurga, maksudnya selama-lamanya sekali. Tengok pada iman masing-masing. Tuan-tuan, Allah tu tidak bertempat. Faham tu?
Dia berada di mana-mana tapi tidak bertempat. Allah tu yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha kuasa, yang maha bijaksana. Faham ya? Kadang orang tanya, ya, tapi tu Allah ni tak boleh bayang-bayang. Tuhan ni tak boleh bayang-bayang. Bila dia bayang-bayangkan Tuhan, itu yang dia buat berhala. Faham ya? Tak boleh bayang-bayang. Faham ya? Dah pukul 9. Cukup lah. Ya? Cukup. Sama cukup lah. Tengok aku nak marah. Okeylah. Alhamdulillah ya. Tapi ingat, ada perkiraan. Orang yang marah kepada orang itu, orang yang tidak marah pada orang itu, ada perkiraan di negeri akhirat. Ni hadis kursi. Mereka duduk tahiyat. Kedua-duanya duduk tahiyat depan pintu syurga Allah. Sebab itu, siapa dah buat salah dengan orang, hati-hati besok ke negeri akhirat. Dia akan duduk tahiyat. Tunduknya ni, dalam hadis sebut dia tunduk. Yang nak meminta ni, yang tak salah ni, dia angkat kepala. Wahai Allah, aku nak tuntut fulan bin fulan. Sebab dekat dunia dia tak puas hati dengan aku. Yang macam tak puas hati aku, bang. Aku nak tuntut amalan-amalan dia. Aku nak tuntut amal soleh dia. Kata Allah, amal soleh dia tak ada. Baca Quran pun malas. Mengaji pun tidur. Ya, ustaz dah mengaji, dah main handphone. Ustaz dah mengaji, duduk-dua, isuk rokok. Tak ada amalan, aku nak tuntut apa amalan dia. Kalau macam tu, aku nak supaya aku punya amalan kejahatan dibagi kepada dia. Kata Allah, apa amalan kejahatan kau dah tak ada dan kau nak masuk syurga Apa lagi yang kau nak? Dia ni ya Allah, jumpa aku tak senyum. Dia ni ya Allah, buat salah dengan aku, tengok aku tak puas hati. Tak puas hati ada perkiraan. Tu kata Allah, kau nampak dalam harikat tu. Ya, buah-buah dalam syurga, kenikmatan istana, bidadari dalam syurga, kau tak nak ke? Tak ya Allah, kalau tak, engkau maafkan dia, engkau pegang tangan dia, bawa masuk dalam syurga. Nampak ni Allah sayang kat kita. Faham ya? Sampai macam tu tuan-tuan, Allah sayang kita. Tuan-tuan ya. Di antara umat Nabi Muhammad yang beruntung, umat Nabi lain tak dapat macam kita. Faham? Kau tu fikir ya. Bela janggut dapat pahala. Pahala. Duduk mengaji ni walaupun tidur. Tidur. Dapat pahala. Semua pahala. Umat Nabi lain tak dapat. Umat Nabi Muhammad ya. Wallahu alam. InsyaAllah, kalau panjang umur, ada rezeki, besok kuliah subuh di Masjid Lama. Bulan lepas aku tak datang sebab bertembung kuliah. Ada ustaz lain pula, ya. Tu aku datang. Kalau ada ustaz lain, kena bagi tahu kat aku. Jangan diam je, faham ya. Itu. Okay. InsyaAllah kalau waktu macam biasa tuan-tuan, ada minyak wangi kasuri kejang, ada madu lebah, ada apa tuan-tuan beli lah, ya. Sambil menderma untuk sekolah. Tu ada tabung untuk infak lah. Bukan untuk aku tu, untuk sekolah tuan-tuan, ya. Untuk sekolah. Tuan-tuan, ya. Nak bayar bil api, bil air sekolah, untuk beli kitab budak-budak. Tu tadi aku nak pergi ceramah ni, orang gila datang. Orang gila pandai duit Seorang ni orang perempuan. Gigi sini ada, sini tak ada gigi. Set. Orang gila ni. Perempuan. Aku cakap anak aku nampak. Orang gila ni tahu duit Gini pasti gila duit orang ni. Lepas tu budak datang. 50 orang. Ustaz duit. Dia bagi seorang RM5. 50 orang nak berapa? Cara dia untuk orang. Bukan untuk aku. Masuk kan tu. Nak panjang umur, sedekah banyak. Nak pendek umur, sedekah sikit. Tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma ya rabb Jibril wa ya rabb Israfil wa ya rabb Mika'il wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghiran jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tim lana bi husnil khatimah wa la ta'tim alaina سوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.